أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran kita dengan bacaan doa penerangan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murid, kita sambung pembelajaran kita pada pelajaran yang berkenaan dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah Ta'ala, iaitu pada perkara tauhid. Baik, kita sambung pada sifat Allah yang ke-11. Baik, baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. 7.11 As-Samam. As-Samam artinya tuli. Mustahil atas Allah Ta'ala bersifat peka, seperti dikatakan Allah tidak mendengar atau mendengar dengan alat, atau ia hanya mendengar pada sesuatu yang hampir tetapi tidak mendengar pada yang jauh, atau dia mendengar pada yang bersuara sahaja. 7.12 Al-Ama artinya buta. Mustahil atas Allah Ta'ala bersifat buta, seperti dikatakan Allah tidak melihat atau melihat dengan biji mata, atau tiada melihat ketika gelap, atau melihat pada yang hampir sahaja. 7.13 Al-Bukm. Al-Bukmu artinya bisu. Mustahil atas Allah Ta'ala bersifat bisu atau bercakap seperti makhluk, seumpama dikatakan dia berkata-kata dengan berhuruf, bersuara, berlidah, atau sebagainya. 7.14 Kaunuhu ajizan. Kaunuhu ajizan artinya keadaan yang sememangnya lemah. Kaunuhu karihan. Kaunuhu karihan artinya keadaan yang sememangnya terpaksa atau tidak berkemahuan. 7.16 Kaunuhu jahilan. Kaunuhu jahilan artinya keadaan yang sememangnya jahil, tidak berpengetahuan atau kurang pengetahuan. 7.17 Kaunuhu mayyitan. Kaunuhu mayyitan artinya keadaan yang sememangnya mati atau boleh mati. 7.18 Kaunuhu asamma. Kaunuhu asamma artinya keadaan yang sememangnya tuli atau kurang pendengaran. 7.19 Kaunuhu a'ma. Kaunuhu a'ma artinya keadaan yang sememangnya buta atau kurang penglihatan. 7.20 Kaunuhu abkam. Kaunuhu abkam artinya keadaannya yang sememangnya bisu. Semua sifat ini mustahil atas Allah Ta'ala. Baik, murid-murid, kita tengok huraiannya. As-Samam. As-Samam artinya tuli. Murid-murid, sifat Allah yang ke-11 ini iaitu lawan bagi sifat Allah, iaitu sama'. Sama' Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar, lawannya mustahil Allah ni as-samam. As-samam ini mustahil Allah tu tuli, yang ini peka. Mustahil. Kerana apa? Allah bersifat as-sama'. Allah Maha mendengar. Jadi mustahil Allah tu tuli ataupun peka. Jadi ataupun Allah tidak mendengar, ataupun Allah mendengar menggunakan alat, ataupun mendengar hanya pada sesuatu yang hampir. Ini pun mustahil. Tetapi tidak mendengar pada yang jauh. Ataupun dia cuma mendengar pada perkara yang ada suara, yang tak ada suara dia tak dengar. Jadi mustahil, kerana Allah Maha mendengar. Allah mendengar walaupun jauh, walau tak bersuara, walaupun jauh, dekat, ataupun slow, ataupun perlahan, Allah Maha mendengar. Jadi mustahil Allah tak mendengar. Dan mustahil juga Allah mendengar hanya pada perkara yang bersuara. Mustahil juga
Eh? Pada bersuara. Mustahil juga Allah mendengar hanya kepada perkara yang hampir. Mustahil. Kerana Allah mendengar perkara yang hampir, yang jauh, yang dekat, yang ada suara, yang tak ada suara. Allah Maha mendengar. Baik. Jadi sifat ini adalah mustahil. Mustahil bagi Allah. Tak boleh. Allah tak boleh bersifat ini. Kerana Allah ada sifat wajib dia, iaitu as-sama'. Allah Maha mendengar. Baik, seterusnya sifat al-ama. 7.12 ni al-ama. Al-ama ni lawan bagi sifat al-basar. Al-basar. Al-basar apa? Allah Maha melihat. Lawannya al-ama. Al-ama iaitu buta. Mustahil Allah tu buta kerana Allah Maha melihat. Allah Maha melihat. Baik. Bahkan Allah melihat perkara yang nampak ataupun tak nampak, yang tersembunyi ataupun tak sembunyi. Kalau di sini disebut mustahil atas Allah Ta'ala bersifat buta, seperti katakan Allah tidak melihat. Mustahil Allah tak melihat kerana Allah bersifat al-basar. Basar bermakna Allah Maha melihat. Ataupun Allah melihat dengan biji mata. Jadi mustahil Allah tak melihat dengan biji mata. Allah melihat dengan zatnya. Kan? Kalau manusia melihat dengan biji mata, ini adalah sifat makhluk. Makhluk melihat dengan biji mata. Allah mustahil melihat dengan biji mata. Allah melihat dengan zatnya. Bagaimana? Hanya Allah sahaja yang tahu. Baik. Ataupun Allah tidak melihat ketika gelap. Mustahil. Makhluklah yang tak melihat dengan gelap. Kita lah makhluk. Kalau bergelap kita tak nampak. Binatang pun sama. Tapi ada juga binatang yang melihat pada bergelap. Tapi mustahil Allah perkara gelap ni Allah tak nampak. Kerana ini sifat makhluk. Baik, ataupun Allah melihat pada perkara yang hampir saja pun mustahil. Makhluk saja yang melihat perkara yang hampir, yang jauh tak nampak. Begitu juga Allah melihat pada perkara yang halus, yang kecil, yang tak nampak. Dalam perut kita pun Allah nampak dengan jelas. Kita tak nampak. Dalam perut kita sendiri kita tak nampak. Kat belakang kita tak nampak. Allah melihat keliling, sekalian alam Allah melihat. Subhanallah. Jadi mustahil Allah bersifat al-ama. Mustahil. Ini sifat Allah yang mustahil, Allah bersifat al-ama. Baik, seterusnya al-bukm. Al-bukm ya artinya bisu. Lawan bagi sifat al-kalam. Al-kalam maknanya Allah Maha berkata-kata. Al-kalam. Al-kalam. Al-kalam Allah Maha berkata-kata. Mustahil Allah bisu. Allah tak bisu. Kerana Allah bersifat kalam. Allah Maha berkata-kata. Jadi mustahil atas Allah ini bersifat bisu. Mustahil. Atau bercakap seperti makhluk. Mustahil. Yang bercakap macam makhluk ni kita lah. Kita kena gunakan mulut. Kita keluarkan suara. Jadi Allah tak. Allah tidak seperti ini. Tidak seperti makhluk. Seumpama dikatakan dia berkata-kata dengan berhuruf. Mustahil. Allah ni bukan makhluk. Allah ni Tuhan. Yang berhuruf ni makhluk. Ada patah-patah perkataan. Ada huruf-hurufnya. Ada lahjahnya. Ini sifat makhluk. Begitu juga orang Arab. Dia bercakap dengan bahasa Arab. Orang India cakap dengan bahasa India. Mustahil Allah bercakap dengan bahasa Arab. Mustahil Allah bercakap dengan bahasa India. Mustahil Allah berkata dengan bahasa Melayu. Kerana Allah berkata-kata dengan bahasanya yang tersendiri. Baik. Kemudian bersuara. Ini sifat makhluk. Mustahil Allah bersifat dengan makhluk. Kemudian berlidah. Kita nak kata kalau lidah kita terpotong ataupun terluka ataupun cacat, maka kita tidak boleh berkata dengan lidah dengan baik. Ini sifat makhluk. Mustahil Allah bersifat dengan sifat makhluk dan sebagainya. Jadi Allah tidak akan bersifat dengan sama dengan sifat makhluk. Mustahil Allah ni bisu. Mustahil itu Allah berkata-kata dengan mulut, dengan lidah, dengan huruf, dengan bersuara. Bersuara ni sifat makhluk. Kan? Ayam bersuara juga. Kambing bersuara juga. Kambing bek. Tu kata-kata bersuara daripada makhluk. Kalau bukan makhluk kan Allah lah. Allah tak berkata dengan bahasa makhluk ni. Bersuara dan sebagainya. Kan? Subhanallah. Allah berkata-kata dengan bahasanya yang tersendiri. Dengan caranya tersendiri. Dengan zatnya yang mulia. Baik. Kemudian kita sambung. Kaunuhu ajizan. Kaunuhu ajizan. Keadaan yang sememangnya lemah. Ini adalah lawan bagi kaunuhu qadiran. Iaitu kaunuhu
qadiran. Kaunu qadiran. Keadaan Allah yang maha berkuasa. Mustahil Allah ni lemah. Keadaan Allah ni mustahil. Kerana keadaan Allah ni memang sentiasa berkuasa. Tidak ada masa pun Allah tak berkuasa. Daripada dulu sampai sekarang, tidak ada masa pun. Masa belum wujud pun Allah dah berkuasa. Inilah sifat Allah. Jadi mustahil kaunu ajizan. Allah ni lemah. Keadaan Allah ini lemah. Mustahil kerana keadaan Allah ini berkuasa. Lemah ni makhluk. Mustahil Allah bersifat dengan makhluk, kan? Baik. Kemudian seterusnya, kaunuhu karihan. Kaunuhu karihan ni lawan bagi kaunuhu muridan. Kaunuhu muridan. Kaunuhu karihan maknanya keadaan Allah yang terpaksa. Terpaksa ni makhluk. Allah sendiri nak buat satu benda, Allah sendiri nak buat. Keadaan Allah ni tak terpaksa ataupun terdesak. Jadi keadaan ni adalah keadaan terpaksa, terdesak dan sebagainya. Inilah makhluk. Sekarang Allah ini maha berkehendak. Keadaan Allah yang maha berkehendak. Ini adalah sifat makhluk. Mustahil Allah ini terpaksa. Ada orang paksa ataupun dia terpaksa ataupun dia nak cepat-cepat, nak bersegera. Ini bukan. Allah buat dengan sendirinya. Tidak ada terpaksa. Ya. Mustahil Allah bersifat kaunuhu karihan. Baik, kita teruskan. Kaunuhu jahilan. Keadaan yang bodoh. Lawan bagi kaunuhu aliman. Apa makna kaunuhu aliman? Keadaan Allah yang maha mengetahui. Mustahil Allah ni jahil. Mustahil Allah jahil kerana Allah ni maha mengetahui. Keadaan Allah sebenarnya jahil yang tidak berpengetahuan ataupun kurang pengetahuan. Kurang pun mustahil. Kerana Allah sangat-sangat mengetahui. Sangat-sangat mengetahui. Belum berlaku pun Allah dah tahu. Kita mati bila pun Allah dah tahu. Apa yang terjadi kita pada sekejap lagi pun Allah dah tahu. Maha suci Allah yang maha mengetahui. Semua perancangan yang berlaku ni yang akan berlaku semua perancangan Allah Ta'ala. Allah maha mengetahui. Dia yang rancang, dia yang mengetahui. Yang tak mengetahui ni banyak ni kita. Kita banyak yang tak mengetahui. Padahal Allah tu mengetahui segala-galanya. Kalau diumpamakan pengetahuan Allah Ta'ala tu, dia ambil satu jarum, dia cecah kepada air lautan yang seluas-luasnya, sepada 7 lautan dunia, maka apa yang melekat pada jarum itu adalah ilmu yang diberi kepada makhluk seluruh alam. Termasuk daripada kalangan jin, manusia, malaikat. Itu yang kita kongsi sama-sama. Sikit sangat ilmu kita. Bahkan ni ilmu seluas lautan, 7 lautan dunia itu Allah yang punya. Itu kalau diumpamakan. Bahkan ilmu Allah Ta'ala ni tiada batasan. Sebenarnya bukan 7 lautan. Ilmu Allah Ta'ala ni tiada sangat batasan. Ini nak diumpamakan. Nak dipermudahkan supaya kita faham. Kita ni kan tak nampak kadang-kadang kan. Jadi ilmu Allah ni sangat-sangat luas. Allah sangat-sangat mengetahui. Masya Allah. Subhanallah. Maha suci Allah. Baik. Seterusnya, kaunu mayyitan. Mayit ni apa? Mati. Keadaan Allah yang mati. Lawan bagi sifat Allah yang mulia, sifat Allah yang wajib, iaitu kaunuhu hayyan. Kaunuhu hayyan. Keadaan Allah yang maha hidup. Artinya keadaan yang sememangnya mati. Mustahil lah. Sebab Allah tu hidup. Ataupun boleh mati. Allah sekarang hidup, dia akan mati. Tak. Allah tak akan mati. Yang akan mati ni makhluk. Mustahil Allah bersifat dengan sifat makhluk. Mustahil. Kerana dia Tuhan, dia bukan makhluk. Macam tu. Jadi mustahil Allah mati. Kemudian kaunuhu asamma. Keadaan Allah yang sememangnya tuli ataupun kurang pendengaran. Sama yang tadi. Lawan mereka kaunuhu sami'an. Keadaan Allah yang sentiasa hidup. Jadi yang sentiasa mendengar. Keadaan Allah yang peka ataupun tidak mendengar ataupun tuli, ini mustahil. Ini ada sifat makhluk. Ataupun ada masa Allah tak dengar. Kita itu sifat makhluk. Tak mendengar ni, peka ni adalah makhluk. Ataupun pendengaran yang jauh. Lebih dari 10 meter kita dah tak dengar. Kutu yang bercakap kat rambut pun kita tak mendengar. Ada semut pun bercakap, kita tak mendengar.
Maha suci Allah. Semut Allah mendengar, semut di Australia Allah mendengar, semut di United Kingdom Allah mendengar, semut di Arab Saudi Allah dengar. Subhanallah. Bahkan kuman yang ada dekat kepala semut pun Allah Maha mendengar. Allah mendengar dengan sejelas-jelasnya. Kerana benda tu Allah ciptakan, makhluk ni Allah ciptakan. Subhanallah. Baik. Kaunuhu a'ma. Keadaan Allah yang buta. Lawan bagi sifat kaunuhu basiran. Keadaan Allah yang maha mendengar. Maha melihat. Keadaan Allah yang maha melihat. Jadi mustahil Allah ni buta kerana keadaan Allah ni maha melihat. Keadaan Allah yang buta ni mustahil. Ataupun kurang penglihatan, ataupun melihat pada perkara yang gelap Allah tak nampak, mustahil. Kerana yang melihat pada benda gelap tak nampak ni makhluk. Sedangkan Allah ini melihat pada gelap ke terang ke, Allah tak terbatas melihatnya. Walau samar-samar ke, ada sama-sama, Allah melihat dengan jelas. Walau ada gangguan, ribut taufan, ada air, ada halangan, ada batu, konkrit, dalam tanah, semua Allah Maha melihat. Subhanallah. Masya Allah. Baik, terusnya kaunuhu abkam. Keadaan Allah yang sememangnya bisu. Mustahil Allah bisu. Kerana ni lawan bagi sifat kaunuhu mutakalliman. Keadaan Allah yang maha berkata-kata. Jadi ada masa Allah tu bisu. Mustahil. Kerana Allah ni maha berkata-kata. Daripada dulu sampai sekarang Allah berkata-kata. Tidak ada siapa pun yang dapat menghalang Allah untuk berkata-kata. Allah sentiasa berkata-kata, sentiasa berkata-kata, sentiasa berkata-kata. Allah mengeluarkan arahan. Allah nak jadikan sesuatu benda, Allah cuma kata apa? Allah kata jadilah, maka jadilah. Tak perlu dengan apa-apa. Allah kata jadi terus. Kita macam kita nak buat sesuatu, nak buat kuih, kita kena ambil tepung, kita uli, kita campur dengan air. Kemudian kita uli lagi, lepas tu kita bentuk, lepas tu letak inti, lepas tu kita goreng, baru kita boleh makan. Itu kita makhluk. Sedangkan Allah bukan. Allah bukan macam tu. Kalau Allah nak buat karipap, Allah kata jadi karipap tu jadi. Subhanallah, Maha suci Allah. Tak ada pun karipap tu datang membentuk, tak ada. Allah kata jadi terus. Itu kehendak Allah. Kadang-kadang Allah nak jadikan suatu benda tu lambat, kadang-kadang nak cepat. Macam Allah jadikan pokok kan, daun, Allah nak sikit-sikit tumbuh, Allah tak nak terus ada. Allah tumbuh sikit. Itu Allah punya kehendak. Jadi Allah berkata-kata, Allah kata jadilah maka jadilah. Kalau dalam bahasa Arab dia sebut kun, Allah kata cuma kun saja. Kun ni maknanya jadilah. Kun, jadilah maka jadilah. Allah kata kun, benda tu terjadi. Tu dia. Macam kita kita contoh nak buat kun jugalah. Kita nak buat rumah, aku nak buat rumah, kita kun. Tunjuk je kun. Tapi nak jadi benda tu kena ada orang. Ada orang di belakang cari kayu, dia ambil kayu, dia susun, dia bancuh simen. Memang jadi. Tapi di belakangnya ada orang yang membuat rumah tu. Kun juga kita sebut jadilah. Maka tapi kat belakangnya ada orang buat. Jadi tak? Tak jadi. Tak jadi seperti mana Allah nak jadi. Kalau Allah kata nak jadi sekelip mata, jadilah. Kun lah Allah kata. Kun je dia nak buat rumah. Allah boleh buat kereta? Ya boleh. Tak mustahil, memang tak mustahil. Sedangkan Allah buat benda yang lebih kompleks, yakni makhluk, manusia, jin, syaitan dan sebagainya, Allah buat dengan kun saja pun terjadi. Apatah lagi kereta. Allah nak buat tayar boleh tak, Ustaz? Allah nak buat tayar. Asal tak boleh pula? Memang boleh, tapi Allah tak nak buat. Allah nak, bukan kita nak boleh arah Allah Ta'ala. Kita tak boleh mengarah Allah Ta'ala. Allah akan buat dengan kehendaknya sendiri. Jadi mustahil kaunuhu abkam ni mustahil. Sifat mustahil bagi Allah kaunuhu abkam, yang ini artinya keadaan Allah yang sememangnya bisu. Jadi murid seharap murid boleh faham, dan sekiranya ada persoalan boleh tanya pada ustaz, dan buat tugasan kerja-kerja dalam buku aktiviti pada tajuk ini dan tajuk-tajuk yang sebelum ini. Jadi untuk itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.